Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada yang sedang menonton video ini. Saya dari Universiti Melaka atau singkatannya UNIMED dari Fakulti Bahasa dan Pendidikan, khusus kurikulum pendidikan awal kanak-kanak kod SEC 2313 semester 2.7 dan tajuk tugasan ialah membuat video informasi berkaitan perbezaan aktiviti pembelajaran mengikut kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum permata. Nama saya Nurul Amira Fifa binti Atan, nombor matrik D23100194. Nama pensyarah yang mengajar saya ialah Miss Nur Farah Najiha binti Rosili. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sedikit informasi tentang perbezaan kurikulum standard prasekolah dan kurikulum permata. Antara perbezaan yang saya akan beritahu ialah perbezaan matlamat, perbezaan tunjang dan bidang, dan perbezaan strategi pengajaran dan pembelajaran di kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum permata. Harap semua faham apa yang saya sampaikan. Pertama sekali, saya akan memberitahu maklumat mengenai perbezaan matlamat kurikulum standard prasekolah kebangsaan terlebih dahulu. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun. Kemudian, ianya menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Dan kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini dapat meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan juga membentuk konsep kendiri yang positif terhadap murid. Seterusnya, matlamat mengenai kurikulum permata. Kurikulum permata ini menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu. Kurikulum ini untuk kanak-kanak 0 hingga 4 tahun sahaja. Ianya menyediakan peluang yang berkualiti untuk melahirkan insan yang sahsia mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya dan patriotik, dan mengamalkan gaya hidup sihat. Perbezaan yang kedua yang saya akan kongsikan adalah perbezaan tunjang dan bidang dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dan kurikulum permata. Tunjang di dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini terbagi kepada 6 tunjang, iaitu tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, tunjang kemanusiaan, tunjang keterampilan diri dan tunjang sains dan teknologi. Seterusnya, saya akan memberitahu tentang tunjang komunikasi terlebih dahulu. Tunjang komunikasi iaitu kemahiran bahasa merupakan teras kepada tunjang komunikasi. Diorganisasikan dalam kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan juga menulis. Ini sangat penting untuk pengembangan komunikasi lisan dan asas literasi murid. Kemudian, tunjang kerohanian, sikap dan nilai ia dikaitkan dengan pendidikan Islam, iaitu memberi penekanan terhadap penguasaan asas Al-Quran dan Jawi, pembentukan akidah, pemupukan asas ibadah, menyuburan adab dan akhlak dan pengenalan kepada sahsia. Selain itu, pendidikan moral ada memfokuskan pembentukan insan berakhlak mulia. Terdapat 3 domain di dalam pendidikan moral, iaitu penakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral. Kemudian, tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan terdiri daripada perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan. Selain itu, tunjang kemanusiaan untuk mengenali dan menghargai diri sendiri, orang sekeliling, komuniti setempat, alam sekitar, negara, Malaysia dan global. Dapat memahami peranan tanggungjawab dan sumbangan diri. Tunjang seterusnya ialah tunjang keterampilan diri. Ianya memberikan penekanan kepada pengenali
memberikan penekanan kepada mengenali dan mengurus emosi sendiri dan membina kemahiran sosial. Perkembangan ini penting kerana ia menjadi asas kepada pembinaan konsep kendiri positif, membolehkan murid menangani cabaran dalam kehidupan. Akhir sekali, tunjang sains dan teknologi. Ini ialah sains awal, terdiri daripada pembentukan sikap dan penguasaan kemahiran proses sains. Kemudian, matematik awal ialah membekalkan pengalaman awal matematik seperti pranombor, konsep nombor, operasi nombor, nilai wang, konsep masa dan waktu, serta bentuk dan ruang kepada murid prasekolah. Seterusnya, masuk kepada bidang kurikulum permata. Berbeza dengan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK, bidang kurikulum permata terdiri daripada 6 bidang iaitu perkembangan sosial, sosio-emosi dan kerohanian, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran, perkembangan kreativiti dan estetika dan juga perkembangan fizikal. Saya akan menerangkan satu persatu bidang di dalam kurikulum permata ini. Yang pertama, perkembangan sosial, sosio-emosi dan kerohanian. Dapat mengawal emosi mereka, dapat mengikut arahan, menunjukkan kelakuan yang beradab dan sopan, menghormati orang lain, memiliki harga diri yang tinggi, keyakinan diri serta berani. Ianya dapat bercampur gaul dengan kanak-kanak lain, berkongsi, bersimpati, berempati, tolong-menolong. Ianya juga menunjukkan sifat beriman, menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Perkembangan ini meningkatkan kemahiran bahasa dan komunikasi, penting dalam membina kemahiran sosial dan intelek. Dapat berkomunikasi dengan baik dan santun. Seharusnya berjaya menguasai literasi awal, tahu mengenai menggunakan buku dan mula membaca. Perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Memperkembangkan kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak. Matlamatnya untuk membina konsep matematik seperti proses mengenal, menganggar, mengarang, membilang, menyelesaikan masalah, membanding, menyusun, membeza bentuk dan menggunakan nombor. Seterusnya, perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran. Melalui diri kanak-kanak, meneroka alam sekelilingnya dengan lebih bermakna. Kurikulum permata menekankan supaya kanak-kanak dari peringkat awal umur lagi didedahkan sepenuhnya kepada pengalaman menerokai dan mengalami alam sekitarnya. Pendidik hendaklah mengetahui cara merangsang perkembangan kelima-lima diri kanak-kanak, meningkat daya tumbuhan, kemahiran membuang kait dan kemahiran berfikir supaya kanak-kanak dapat mengenali dan memahami persekitaran mereka melalui pemerhatian, penerokaan, ramalan dan pemahaman sebab akibat. Perkembangan kreativiti dan estetika. Perkembangan ini untuk kanak-kanak 0 hingga 4 tahun. Ianya mengembangkan keupayaan mereka mengimajinasi, memproses maklumat, bahan dan sumber. Dapat belajar kemahiran berbahasa dan berkomunikasi. Awal matematik dan awal sains. Kanak-kanak belajar bersosial, menghormati idea orang lain, memberi penghargaan terhadap seni budaya. Seterusnya, perkembangan yang terakhir dalam kurikulum permata ialah perkembangan fizikal. Bidang pembelajaran ini adalah bertujuan mengembangkan kemahiran fizikal dan psikomotor kanak-kanak 0 hingga 4 tahun untuk membolehkan mereka mengawal anggota tubuh badan dengan lebih berkesan. Perbezaan yang terakhir yang saya akan tunjukkan mengenai kurikulum standard
prasekolah kebangsaan dan kurikulum permata adalah strategi pengajaran dan pembelajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah pembelajaran berpusatkan murid, belajar melalui bermain, pembelajaran berasaskan inquiry, pendekatan bersepadu, pendekatan bertema, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran mastery, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan. Seterusnya, kemudian strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kurikulum permata pula terbagi kepada 3, iaitu meneroka, mengeksperimen dan mengalami. Itu saja yang dapat saya terangkan dalam video informasi pada kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar informasi yang tidak seberapa daripada saya. Saya harap informasi yang saya berikan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada penonton semua. Sekian, terima kasih. Harap semua dapat memahami apa yang saya cuba sampaikan dalam informasi pada kali ini.